A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Safinatun Najah, muka surat 6, baris atas sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Ar-rabi'u massu kubulil adami au halakati duburi bi batnil kaffi au butunil asabi'. Bermula yang keempat. Yang keempat daripada 4 perkara yang membatalkan wuduk. Menyentuh kubul, kemaluan hadapan anak Adam, atau bulatan duburnya, bulatan dubur anak Adam. Menyentuh ni dengan tapak tangan atau perut segala jari. Bermula yang keempat. Jadi dalam kitab Safinatun Najah terdahulunya, perkara yang membatalkan wuduk dia bilang 4. Dalam setengah-setengah kitab dia bilang 5. Bilang 4 ke bilang 5 ke, cara bilang sahajalah. Kalau bilang 4, hak yang kedua tu. Yang kedua hilang akal dengan tidur atau lainnya, melainkan tidur dalam keadaan tetap papan punggung di bumi. Jadi dia letak 1 nombor. Kalau kita perkara yang membatalkan wuduk 5, dia bilang 2 situ. Hilang akal, tu satu perkara. Kemudian tidur dalam keadaan tidak tetap papan punggung. Dia jadi bunuh 2 jadi. Jadi 5 lah. Orang kitab ni tak ni. Dia bilang hilang akal dengan tidur ataupun lain ni, dia letak 1 nombor. Jadi 4. Tu je lah beza dia. Jadi kalau kita jumpa kitab perkara yang membatalkan wuduk 4 ataupun perkara yang membatalkan wuduk 5, sama sahaja. Kebiasaannya sebut 5. Sebab hilang akal lain dengan tidur. Hilang akal, sama ada papan punggung rapat ke latar ataupun tidak, semata-mata hilang akal, wuduk batal. Keadaan ni. Semata-mata hilang akal, wuduk batal. Contoh kita kata, dia duduk molek, duduk bersela molek, punggungnya rapat dengan latar, tiba-tiba mari penyakit hilang akal. Gila babi itulah. Tak? Orang panggil sekarang ni, dia panggil sawang. Kita dulu sawang ni budak demang hok kacik gigi. Faham tak ni? Pegang tu, panggil sawang. Budak ni kena sawang dah. Mana demang sangat, kemudian kacik gigi. Hok orang tua bubuh kain, buah apa, takut apa? Takut dikacik, kacik lidah ke apa ke. Dia bubuh kain. Dia tak masuk tangan dia dalam mulut budak. Takut budak tu gigit tangan dia dah, dia kacik. Waktu tu kita biasa dia ubuh kain. Tu dia panggil sawang. Ni dak ni sawang ni gila babi tu. Ke mana? Lepas tu sawang demang tu panggil apa pula? Sawang demang tu panggil apa? Sawang ni kau? Sawang demang ke mana? Hak tu sawang hilang akal.
Sebab yelah sebut gila babi ni, babi itulah gila satu had dah. Dah lah gila tu satu dah. Campur pula dengan babi, gila tu dah. Aib dah kata-kata. Gila tu aib, lepas tu babi pula. Jadi orang kita panggil gila babi ni sebab bila hilang akal, dia jatuh tu, mana kalau jatuh tu tempat-tempat lah kalau tepi-tepi jalan ke, luka muka sebab dia sogong dah. Dia tu muka dia. Maknanya kalau kena tempat-tempat hok jadi luka muka dia. Dia orang kita panggil gila babi tu. Jadi sekarang ni dia duduk bersela molek, tiba-tiba mari nyakit. Tapi dia tak terbalik pun masa main nyakit tu. Sekejap sedar semula lepas orang gosok-gosok belakang. Wuduk dia tetap batal walaupun punggung dia tak bergerak sekalipun. Jadi hak tidur ni lain pula. Tidur lain. Sebab tidur ni kalaulah tetap papa punggung dah atas. Tidur atas belakang barulah batal. Jadi tak sama antara hilang akal dengan tidur. Sebab tu setengah-setengah kitab dia bilang nombor lain. Bila dia bilang nombor lain, jadi 5. Hak dalam kitab kita bilang satu nombor je jadi 4. Ada ni. Dia biasa contoh hilang akal ni, biasa kalau dalam kitab beri peringatan kadang-kadang ketika kita berada di bilik mandi. Kita berada di bilik mandi, kita berwuduk. Kita berwuduk ni, tunduk bengah. Apabila bangun je, gelap mata. Tu dia panggil hilang akal tu. Hilang akal dengan pitam. Hilang akal dengan pitam. Dia hilang akal ni gila, dia panggil hilang akal. Mabuk, dia panggil hilang akal. Pitam, dia panggil hilang akal. Jadi sekarang ni dia gelap mata. Dia pitam. Pengsang lama sikit. Pitam ni sekejap. Faham tak ni? Jadi dia bangun tu jadi gelap mata dia pun terjatuh atas latar mozaik. Sejuk, dia pun sedar semula. Wuduk dia tak ada dah. Sebab apa? Sebab hilang akal. Jatuh ni punggung molek latar. Tak kira tu. Tak kira bab punggung. Kalau hilang akal. Hak ni gelap mata sungguh ni pitam. Bukan hanya pening kepala. Adapun dia ambil semayang, tunduk, dia pun bangun tu dia jadi hanyut, dia pun kena pegang kalau tidak jatuh. Hak tu tak panggil hilang akal sebab dia belum lagi pitang, dia hanya pening kepala. Hak tu tak batal. Hak gelap mata ni memang dia pitang. Dia tak sedar. Tapi bila dia jatuh atas latar bilik mandi hak sejuk mozaik tu, dia akan sedar semula. Wuduk tak ada. Sakit bab punggung lah tu. Sama macam tadi tu. Duduk sela molek, tiba-tiba mari nyakit gila babi. Maka wuduk dia batal. Ni saya pernah cerita ni. Orangnya kalau kita tengok, kita kira macam normal lah. Sebab orang ni segar macam kita. Tapi dia ada obat lah. Kalau dia terlupa makan obat tu, nyakit tu mari. Nyakit dia mari kadang-kadang, dia orang tengah-tengah ngajar tu kan. Dia kadang-kadang, dari nyakit tu jarang-jarang dah kena, dia pun jadi tak mau makan lah obat. Jadi ada ketika tu mari nyakit tu. Kalau dia kena masa tengah kuliah ni, orang akan urut belakang dia. Tapi wuduk dia batal lah. Faham ni? Kadang-kadang tengah semayang tak ada cara dah lah. Tengah semayang. Dia ni kejap je. Lepas tu dia pun sedar. Dia pun semayang semula. Dia tak sambung semayang tadi, dia takbir balik. Dia semayang semula. Wuduk dia batal dah. Ni royak sokmo tapi dia apabila lepas daripada dia siumang tu mungkin kepala dia panah lagi orang kali lah. Jadi bab-bab orang royak ilmu tu batal wuduk tu mungkin dia tak mari ke macam mana. Bila sudah sembahyang, tadi tu bukan mari nyakit, mari dia atas sekejap je dia kata. Lepas tu kenapa pakai sambung sembahyang begitu je wuduk tak ambil? Baru dia teringat. Maknanya teringat dah tu. Tapi kita letak gitu lah. Kita letak bila dia siumang mula-mula tu, kemungkinan dia tak nak tu lagi orang kali. Tapi wuduk dia batal. Walaupun dalam keadaan papang punggung rapat sekalipun, hilang akal. Tidak bicara lain. Kita dak.
Hilang akal, tidur ni, dia letak satu nombor. Jadi perkara yang membatalkan wuduk dalam kitab Safinatun Najah ni, 4 perkara. Jadi yang bermula yang keempat, menyentuh. Menyentuh kubul anak Adam. Kubul ni kemaluan hadapan. Lelaki ataupun perempuan. Atau bulatan duburnya. Kalau kita baca minggu lepasnya, bulatan duburnya. Bulatan dubur tu kita baca dalam kurungan tu. Hak luar tu nak baca mana? Macam bundar ke apa? Kenapa? Jadi baca dalam kurungan je. Bulatan dubur. Baca tu. Baca bulatan dubur. Hak dia terjemuh macam mana tu dak reti nak baca tu. Bulatan dubur, sentuh ni dengan tapak tangan atau perut segala jari. Menyentuh kubur anak Adam. Menyentuh kubul anak Adam ataupun halakah dubur anak Adam. Dah sebab apa pula disebut kubur anak Adam ni? Kemaluan anak Adam lah. Kenapa sebut anak Adam? Sebab kemaluan binatang sentuh tak batal. Kemaluan binatang sentuhnya tak batal. Hak batalnya sentuh kemaluan anak Adam. Tapi dah kitab ni dia kitab besar dia tambah lah. Bukan sentuh kemaluan anak Adam je batal wuduk. Sentuh kemaluan jin pun dia kata batal wuduk juga. Tuan Hawi nampak dia boleh tengok jin kan? Tuan Hawi nampak tengok jin, dia pun sentuh kemaluan jin. Batal juga wuduk. Walau sama ada atas pandangan boleh berkahwin dengan jin ke, atas pandangan tidak diharuskan berkahwin dengan jin ke, sama je. Sentuh kemaluan jin batal wuduk. Kalau boleh tengok jin tu lah, boleh tengok disentuh kemaluan jin, atas pandangan kata boleh nikah dengan jin tu, ataupun pandangan yang tidak mengharuskan, tidak menghalalkan menikah dengan jin, atas dua-dua pandangan ni sentuh kemaluan jin, wuduk batal juga macam sentuh kemaluan anak Adam. Hak tak batalnya adalah sentuh kemaluan binatang. Tu hak tak batal wuduk. Kemudian sentuh ni kemaluan anak Adam, kemaluan hadapan dan kemaluan belakang. Ni mazhab Syafi'i kita lah. Kemaluan hadapan dan juga kemaluan belakang. Sentuh dengan tapak tangan dia akan bicara di hadapan. Adapun dalam mazhab Hanafi, sentuh kemaluan anak Adam tidak membatalkan wuduk. Itu dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Syafi'i kitanya, sentuh kemaluan hadapan, kemaluan lelaki ataupun kemaluan perempuan batal wuduk. Adapun mazhab Maliki, sentuh kemaluan lelaki sahaja batal wuduk, sentuh kemaluan perempuan tidak batal wuduk. Jadi kalau perempuan tu sentuh kemaluan dia sendiri, tidak batal wuduk dalam mazhab Maliki. Adapun mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, sentuh kemaluan lelaki batal wuduk, sentuh kemaluan perempuan pun batal wuduk. Itu mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali. Mazhab Hanafi tak batal belakang. Mazhab Hanafi tak batal. Sentuh kemaluan lelaki ke, sentuh kemaluan perempuan ke, wuduknya tidak batal. Wuduk tidak batal. Di sinilah kalau kita nak ambil sebagai ilmu tambahan. Kenapa mazhab Hanafi sentuh kemaluan tidak batal? Mazhab Syafi'i sentuh kemaluan batal. Ada ni. Ni kita biasa kalau tu gurulah. Dia datangkan hak khilaf antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Maliki bab sentuh kemaluan ni. Tapi memanglah jumhur kebanyakan mazhab batal, tapi mazhab Hanafi tak batal. Tapi biasanya khilaf berkaitan dengan sentuh kemaluan antara mazhab Syafi'i kita ceritanya dengan mazhab Hanafi.
sebagai ilmu tambahan. Timbul khilafnya kat mana? Timbul khilafnya kerana hadis menceritakan batal wuduk sentuh kemaluan, hadis sahih. Tapi ada hadis sahih yang lain pula tidak batal wuduk. Kan kita kita orang awam ni kadang-kadang kita mari satu pertanyaan. Kita mari pertanyaan, kenapa jadi bermazhab? Mana ada mazhab ni, ada mazhab ni, ada mazhab ni. Kemudian antara mazhab ni ada kaitan pula. Imam Malik guru Imam Syafi'i. Imam Hambali murid Imam Syafi'i. Murid Imam Hanafi guru pada Imam Syafi'i. Pada ni. Maknanya ada kaitan antara satu sama lain. Sama ada kaitan guru ataupun kaitan sebagai murid. Tapi kenapa jadi pandangan berbeza? Quran satu, Nabi seorang. Ni muskil lah kitanya. Quran satu, Nabi seorang. Kenapa khilaf 4 mazhab? 4 mazhab ni hak hidup sampai sekarang. Mazhab-mazhab muktabar ni belah-belah banyak mazhab. Mazhab sahabah ada, tabi'in ada, tabi'in ada. Kalau kita buka dalam kitab-kitab membicarakan bab mazhab panjang lah. Cuma yang kekal, yang berkembang sampai sekarang 4 mazhab. Ada ni. Tapi 4 mazhab pun cukup dah. Kemudian dalam 4 mazhab ni pula, satu-satu mazhab dia berkhilaf pula di kalangan ulama-ulama yang sama mazhab. Jadi kenapa? Contoh kita ambil sini. Mazhab Syafi'i sentuh kemaluan. Lepas tu kemaluan hak mana kita akan cerita kemudian. Batal. Hak dalam mazhab Nabi kata tak batal. Dia dalam mazhab Syafi'i dia pakai hadis Busrah binti Sufwan. Hadis Ummu Habibah. Hadisnya man massa zakarahu falyatawadda. Ada riwayat man massa farjahu falyatawadda. Ada riwayat man massa zakaran falyatawadda. Dia banyak lafaz hadis itu. Sesiapa yang sentuh kemaluannya maka hendaklah mengambil wuduk. Sesiapa yang sentuh farasnya, sentuh zakarnya, maka hendaklah dia berwuduk. Sesiapa yang menyentuh farasnya maka hendaklah ia berwuduk. Jadi hak adanya zakar dan farash. Adapun dubur tidak ada cerita bab dubur. Tidak ada cerita bab dubur. Sebab itulah sentuh dubur mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali batal, mazhab Maliki tak batal sentuh dubur. Macam contohnya kita ada air semayang, kita basuh berak anak kita. Tak apa, itu mazhab Maliki. Dan juga qaul qadim bagi Imam Syafi'i sendiri. Pandangan Imam Syafi'i hak asal ketika berada di Iraq, Imam Syafi'i mengatakan sentuh dubur wuduknya tak batal. Dah ni. Sebab tak ada sebut bab dubur. Cuma hak pandangan muktamad mazhab Syafi'i ni dia kira dubur tu pun farash juga. Farash ni benda yang berlubang. Tu farash. Cuma orang kita banyak menggunakan farash ni kepada kemaluan perempuan. Dia kemaluan harapan perempuan dipanggil bodak tu. Di farash asalnya adalah benda yang berlubang, melengkapi kemaluan hadapan dan melengkapi kemaluan belakang. Dipanggil farash, benda yang berlubang. Sebab tu mazhab Syafi'i dubur batal juga. Sebab apa dipanggil farah tu? Dia panggil farah mana benda yang berlubang. Jadi mazhab Maliki tak batal. Macam kau kodis tu dubur tak batal. Jadi sekarang ni hak dalam hadis sentuh zakar pun ada, sentuh farah, sentuh dubur tidak. Tapi mazhab Syafi'i batal sentuh dubur. Kemudian itu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Busrah dan juga Ummu Habibah. Hadis yang diriwayatkan oleh Talqin bin Ali, seorang lelaki menyentuh kemaluan. Maka ditanyalah, adakah wajib atasnya berwuduk? Nabi pun jawab, innama huwa bid'atun minka.
Sesungguhnya kemaluan tu, zakar tu adalah satu potong, satu juzuk daripada anggota tubuh engkau. Macam kata peha lutut betih je lah. Sekarang ni lelaki ni, dia menyentuh zakar dia. Kemudian, adakah wajib atasnya berwuduk? Nabi kata, zakar itu satu juzuk, satu potong daripada engkau. Maknanya apa? Macam anggota tubuh yang lain. Anggota tubuh yang lain. Hak kita hak sendiri ni. Sentuh. Batal wuduk. Tak. Zakar pun tak batal. Kemudian, dua hadis ni sahih belaka. Walaupun dalam fiqh Islami mengatakan bahawa hadis talqin dikata hadis da'if. Tapi dalam Subulus Salam syarah pada Bulughul Maram dia kata hadis tu hadis sahih juga. Hadis kata tak batal tu. Jadi kena periksalah antara dua hadis hak sama-sama sahih ni. Kena periksa mana hadis hak dahulu, mana hadis hak kemudian. Kalau jumpa mana hadis dahulu, mana hadis kemudian, hadis dahulu hak mula-mula tu sudah terbatal hukum dengan Nabi sabda pula kemudian. Dia panggil mansukh hadis yang terdahulu. Bila periksa antara dua hadis ni, kata setengah ulama dia kata hadis talqin tu hadis hak mula-mula. Sebab tu masa tu awal hijrah tu. Hak sahabat tanya Nabi berkaitan dengan sentuh zakar, adakah wajib berwuduk ataupun tidak? Ada setengah nak mengatakan tu hadis hak mula-mula, sebab itu awal hijrah masa tu. Setengah pandang tak ada. Jadi tak jumpa hak mana hak dahulu, mana hak kemudian. Tapi Imam Syafi'i pakai hadis Busrah dan Ummu Habibah. Sebab apa? Sebab hadis Busrah, hadis Ummu Habibah ni ramai yang meriwayatkan. Ramai yang meriwayatkan. Berbeza dengan hadis talqin. Walaupun hadis sahih, tapi tak ramai yang meriwayatkan. Tetapi mazhab Hanafi pula, hadis Busrah tu sahabat perempuan hak cerita. Talqin bin Ali sahabat lelaki. Ambil hadis sahabat lelaki royak lah. Mazhab Hanafi pula. Al-mazhab Syafi'i kita, sahabah ke sahabiyah ke, lelaki ke perempuan sama je kedudukan. Jadi apabila sama-sama hadis tu sahih, kemudian tak jumpa pula mana hadis yang dahulu, mana hadis yang kemudian, maka imam ni ambil hadis ni. Kenapa? Kerana hadis yang kata batal ni banyak yang meriwayatkan. Imam Hanafi dia pakai hadis kata tak batal sebab sahabat lelaki yang meriwayatkan. Mari mana ni? Mari daripada hadis sahih kedua-dua. Jadi kedua-dua pandangan ni adalah dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada ni. Dan hadis Nabi kenapa mazhab Syafi'i kata batal, mazhab Hanafi kata tak batal? Kadang hadis kan hadis lah, sebab hadis sahih kedua-dua. Ada ni. Dia banyak yang masalah yang seumpama ni. Bahkan terkadang satu hadis tapi baris tak sama. Dari segi i'rab nahwu sah belaka. Dan Nabi baca macam mana? Tak ada rakaman suara. Faham tak ni? Tak ada rakaman suara. Dia baris-baris ni tak ada. Dalam kitab-kitab Arab tak ada baris. Al-Quran hak Sayyidina Uthman pun tak ada baris, tak ada titik Al-Quran hak Sayyidina Uthman. Baris tak ada. Bukan kata baris tak ada. Titik pun tak ada hak Sayyidina Uthman. Jadi kitab-kitab tak ada baris belaka. Kitab-kitab Arab tu kan, kitab tebal-tebal kita hanya tengok dah. Kita pergi rumah-rumah orang kan, dia ada kalau anak dia ngaji agama balik luar ke, kadang-kadang ada almari tu kitab. Cuba ambil satu, buka tengok. Kitab Arab lah. Ada tak baris? Tak ada. Ada baris. Ada ni. Lepas tu nak baca macam mana? Ada ilmu lah pulaknya. Ada ni. Nak ilmu yang boleh baca tak ada baris tu kok. Tu panjanglah, bertahun-tahun lah mengaji. Mana ilmu agama ni, alat-alat dia ni. Kakah-kakah dia tu banyak. Kita tak je ngaji ilmu dunia, tak terfikir macam mana nak baca baris. Jadi sekarang ni satu hadis. Tapi baca baris tak sama. Dari segi i'rab nahwu boleh baca belaka. Ini contoh. Nak cerita kenapa jadi Nabi seorang
tiba-tiba pandangan dok sama. Jadi hak banyak-banyak ni mana hak Nabi sebenarnya? Hak Nabi belaka. Sebab kalau bukan hak Nabi, tak panggil syariat agama dah lah rekaan pulaknya. Tadi. Hak kata batal wudu, hadis Nabi sentuh kemaluan. Hak kata tak batal wudu, hadis Nabi hak sentuh kemaluan tak batal. Jadi batal ke tak batal, hadis Nabi belaka. Itu hadis lain-lain. Hak ni satu hadis. Tapi bacaan baris tak sama. Zakatul janin, zakatu ummi. Ataupun mazhab Maliki baca zakatul janin, zakata ummi. Zakatu ummi, zakata ummi. Mazhab Syafi'i kita baca mubtada khabar. Sembelih anak dalam perut ialah sembelih ibu. Maknanya disembelih lembu ke kambing ke ada anak dalam perut. Sembelih anak dalam perut ialah sembelih ibu. Maknanya sembelih ibu belah perut, anak di dalam tu mati dah. Boleh makan lah. Sebab apa? Sebab sembelih anak dalam perut ialah hak sembelih mak. Pada ni. Tapi kalau belah perut lembu kambing tu anak hidup molek, hak tu kalau nak makan sembelih suku lah. Kalau nak biarkan hidup. Kalau nak makan, sekarang sembelih suku. Kan sebab dia hidup. Hak ni kita cerita ni maknanya lepas sembelih ibu belah perut anak mati dalam tu. Anak mati. Lepas tu macam anak tu. Sembelih anak dalam perut tu ialah sembelih ibu. Hak ibu tu lah. Ibu halal dimakan, hak anak dalam perut ni pun halal dimakan. Bukan kata setengah orang, sedap dia kata. Lembut ke gitu lah. Hak anak dalam perut ni. Pandai ni. Dia biasa nak sembelih ni hak seumpama tu ada masalah lah, kena langgar ke, mari nyakit dia nak sembelih. Saya nak sembelih. Ada sebab lah dia sembelih tu. Dia sembelih belah perut, anak dalam tu mati. Apa hukum anak tu? Sebab nak sembelih tu. Sembelih ibu tu lah. Sembelih anak ialah sembelih ibu. Mazhab Maliki dak zakatul janin, zakat ummi. Sembelih anak dalam perut seperti sembelih ibu. Ibu wajib sembelih, anak pun wajib sembelih. Maknanya kena sembelih masing-masing. Kalau ibu sempat sembelih, boleh makan. Kalau anak dalam perut sempat sembelih, boleh makan. Kalau ibu tak sempat sembelih, bangkai. Kalau anak dalam perut tu tak sempat sembelih, bangkai. Dia sama hukum. Sekarang ni, ibu je sempat sembelih. Belah perut, anak mati dah. Bangkai, tak boleh makan. Haram makan bangkai. Tengok tu. Mazhab Syafi'i halal makan anak dalam perut. Mazhab Maliki kata haram sebab bangkai. Dan mana dalil? Dalil hadis yang sama. Baris tak sama. Itu jadi khilaf ulama. Ada ni. Macam perkara yang membatalkan wuduk yang ketiga tu. Hak tu hak paling panjang bicara dan hak paling banyak khilaf di antara mazhab. Sentuh lelaki dan perempuan. Mazhab Syafi'i lain, mazhab Hambali Hanafi lain, mazhab Hambali Maliki lain, mazhab Hanafi lain. Hak banyak khilafnya, hak bersentuh lelaki dan perempuan. Sebab apa di situ? Sebab ayat Al-Quran sebut aula mastumun nisa. Itu dalam ayat Al-Quran. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba aw lamastumun nisa, ataupun sentuh akan perempuan. Ini termasuk dalam perkara yang mana menyebabkan batal wudu. Nak semayang, kalau tak ada air, wajib bertayamum. Di antaranya, sentuh perempuan. Tiba-tiba, yang berlaku kepada Nabi SAW, Nabi SAW pernah ketika sembahyang, Nabi nak sujud tak lepas, Nabi pun pegang kaki Aisyah radhiyallahu anha untuk Nabi sujud. Aisyah satu malam sedar Nabi tak ada di sebelah. Aisyah pun cari terpegang kaki Nabi ketika Nabi sedang sujud. Tengok situ tak apa pula. Tengok hak
hak berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah, tak batal pula nampak situ. Tapi Quran sebut batal. Nak kira mana tu? Al-Quran kalamullah, wahyu daripada Allah. Perkataan Nabi, perbuatan Nabi, wahyu daripada Allah. Sama-sama wahyu tu. Maka di sini timbul ni. Mazhab Syafi'i, hak batal tu hak tak berlapik. Hak berlapik tak batal. Mazhab Hambali dengan Maliki, hak dalam Quran sebut batal tu syahwah. Hak Nabi ni, hak berlaku Aisyah, terpegang je, bukan ada syahwah, tak batal. Dia gibus situ. Syahwah dengan tak syahwah. Kita mazhab Syafi'i bubuh, berlapik dengan tak berlapik. Apa dak ni? Sebab apa? Quran batal. Wahyu daripada Allah. Hak berlaku di Nabi tak batal. Hak Nabi kata, hak Nabi buat, wahyu daripada Allah juga. Ayat ni kena apa? Kena compare apa? Maknanya kena ambil dua-dua. Lepas tu nak letak macam mana? Tu timbul berlapik dengan tidak. Timbul syahwah, batal. Kalau sentuh tak syahwah, tak batal. Atau mazhab Hambali dengan Maliki. Apa dak ni? Lepas tu bahagian kitanya, kalaulah nak cerita pandangan-pandangan lain, adab orang mengajar, kena nyatakan pandangan tu. Tak ada ni? Ni pernah ni. Mengajar di sekolah. Dia pun datangkan hadis Nabi tu. Hak berlaku antara Aisyah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Jadi, tengok pada hak berlaku pada Aisyah dan Nabi ni, Nabi tak batal wuduk nampak di situ. Faham tak ni? Jadi hak kita daripada budak laginya, yang tertahunya bersentuh lelaki perempuan batal wuduk. Mana hak sahih nyatanya, hak berlaku pada mak ayah kita lah. Kan hak kita tengok kan? Bersentuh antara mak dengan ayah kita. Allah, ada semayang ni. Pergi masuk bilik air pula ambil semayang. Maklum kitanya. Bersentuh lelaki perempuan, wuduknya batal. Tiba-tiba ustaz ni pula, dia kata, hak berlaku dengan Nabi-nya tak batal. Tak batal. Hak berlaku dengan Nabi. Lepas tu, dia pun tanyalah pula. Dia tanya apa tu? Dia tanya, kamu ni nak pakai Nabi ke? Nak pakai hak Imam Syafi'i? Oh, dia pun begitu. Allah kata, ni tak kena sangat lah. Jadi seolah-olahnya hak Imam Syafi'i ni ajaran lain. Bukan ajaran Nabi SAW. Dia boleh letak pertanyaan seumpama tu. Tengok. Hak berlaku di Nabi tak batal. Hak Imam Syafi'i dia boleh batal. Jadi sekarang kita nak pakai hak mana ni? Nak pakai hak Nabi ke nak pakai hak Imam Syafi'i? Pandai ni. Tapi kalau kau pandai pula, tu hak Nabi. Tak batal. Dah aula masmun nisa tu ayat Quran sebut batal. Nak pakai Allah ke nak pakai Nabi? Satu hal pula nak jawab lagi. Kalau kau pandai. Hak Quran tak aula masmun nisa tu. Tu kalamullah tu. Kata batal. Hak Nabi buat tak batal. Awak nak pakai Allah ke nak pakai Rasul? Ni. Pada ni. Orang tak tanya gitu. Hak Imam Syafi'i pun dalilnya Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ijtihad. Pandangan-pandangan yang berbeza. Tambah pula mazhab Syafi'i mengatakan bahawa hak Nabi dengan Aisyah tu ihtimal ada kemungkinan berlapik. Ada kemungkinan berlapik. Dalam mazhab Syafi'i, bila ada kemungkinan dalil tak boleh nak pakai dah. Itu pandangan dalam mazhab Syafi'i pula. Mazhab Maliki ada kemungkinan berlapik. Pakai asah, pasal tak berlapik. Tidak memang dia bab khilaf ni dia punya hujah kemah belaka ulama-ulama muktabar. Makna untuk ilmu tambahan kita. Kalau kita dengar ni pandang mazhab ni kata gini, pandangan mazhab ni kita faham. Ini hak dicerita oleh almarhum tugu sayanya. Dia kata masa duduk Mekah di Masjidil Haram dulu-dulu, di sekitar Kaabah ni empat mazhab ada dalam tu. Ulama-ulama besar belaka, tugu besar belaka. Hak mana pergi Mekah, dia takkan ngaji satu mazhab, dia ngaji ke seempat-empat mazhab. Apabila dia masuk halaqah ilmu,
hak mazhab Maliki contohnya, dengar hujah-hujah dengar tu, sedap hak pekoh mazhab Maliki ni, kemah molek dia punya hujah-hujah. Kemudian pergi pula halaqah ilmu mazhab Hanafi, dihura dengan hujah-hujah mazhab Hanafi, sedap pula hak mazhab Hanafi. Kemah juga ni. Pergi hak mazhab Syafi'i, pergi pada mazhab Hambali, sama juga hujah tu. Kemah. Jalanan ulama muktabar. Cuma kita ngaji tak sampai tangga tu. Jadi kita jadi pening tu. Hak bawa tu pula, hak air tak pernah mana. Kocok je lebih. Bunyi je kuat. Tu timbul soalan macam tadi tu. Nak ikut Nabi ke nak ikut Imam Syafi'i? Ni yang panggil air tak pernah orang panggil ni. Kocok kuat. Ni dia fitnah ni. Ni. Maknanya, hak empat-empat mazhab ni, muktabar belaka. Dituruti oleh ribuan. Ribuan ulama-ulama muktabar yang lain. Ribuan. Kemudian, umat Islam mengikuti tu, dah lah. Berapa belah kurung dah ni sampai sekarang. Tak sudah bahas lah. Jangan pula sekarang ni, kita tengok dalil. Dalil dalam mazhab Syafi'i ke, dalil mazhab Hanafi ke, tengok mana dalil yang lebih hampir kepada tepat. Allah hebat dia. Hebat ni ada orang sekarang ni. Sebab hebatlah sebab dia ada CJ. Ada doktor PhD, Imam Syafi'i, Imam Hanafi mana ada CJ. Itu dia hebat dia. Kita kena tengok manakah dalil yang lebih hampir kepada dalil yang tepat. Tak payah. Cuma kita setakat boleh royak pandangan kebanyakan ulama. Contoh ni. Bersentuh lelaki perempuan, kita boleh kata jumhur mazhab. Kebanyakan mazhab tak batal. Yang batalnya mazhab Syafi'i sahaja. Boleh royak gitu. Ada ni. Contoh kita kata, niat sembahyang dalam takbiratul ihram, mazhab Syafi'i. Jumhur kebanyakan mazhab tak syarat dalam takbir. Sebelum takbir pun okey dah. Royaklah gitu, tak ada masalah. Kemudian contohnya, mazhab ni, kita cerita mazhab Syafi'i dulu. Cerita mazhab lain. Dengan masa kita sekarang ni, agak payah sikit mazhab Syafi'i ni. Takut jadi tak buat terus kan. Tak apalah, pakai mazhab ni. Contoh, kalau mazhab Syafi'i, tangan ada seming, anggota wuduk lah, contoh tangan lah biasa berlaku. Wajib berwuduk serta bertayamum. Dua kena. Faham tak ni? Wuduk lagi, tayamum lagi, pening kawan tu. Duduk hospital payah dahnya. Tak apalah, awak pakailah Maliki Hanafi. Maliki Hanafi tak ada tayamum. Awak basuh muka, basuh tangan. Masa basuh tangan tu tepat molek basuh atas seming pembalut tu, basuh tangan sapu je dengan air. Dah tayamum je. Mazhab Hanafi Maliki. Apa cerita mazhab lain? Sebab takut tak semayang. Hak kawan ni masa segar di rumah, wuduk saja pun kena peringat sokmo. Lewat-lewat semua baru semayang. Kena tanya sama semayang tak lagi. Hak pasal ni duduk hospital, sakit pula, payah pula. Ingat baik dah awak tu. Berwuduk wajib, bertayamum wajib. Faham tu pakai dak ayah Lepas tu pula tayamum wajib. Selama mana hak tangan balut gitu sebulan, kena qada semula semayang sebulan tu. Pulak dah. Tengok. Tak buat kawan tu. Tak apalah, kita ceritalah pandangan lain untuk kita orang lemah ni lah. Gitu. Ada ni. Waktu kita bolehlah cerita. Kita boleh cerita pandangan-pandangan sebagai tambahan ilmu kepada kita. Tapi kalau saya sebut tadi tu, biar kita faham, jadi khilaf ni kenapa? Dah, Quran kata batal sentuh lelaki perempuan. Hak berlaku di Nabi, Nabi terus semayang je. Lepas tu dia tanggung berlapik ataupun tidak, syahwah ataupun tidak. Sebab pernah berlaku, dia sabit. Anak dara sabit dengan mak dara sabit. Faham tak ni? Jadi telefon tu untuk mak saudara dia, mak dara sabit. Anak tuan rumah, anak saudara sabit ni rumah dia. Rumah mak dia lah. Rumah mak dia. Jadi angkat telefon, kena-kena nak cakap dengan mak saudara sabit. Dia pun ke telefon mak saudara sabit tu, bersentuh lah. Ni anak saudara sabit lelaki lah, bersentuh. Mak saudara sabit pun bunyi, Allah. Mak cik ada semayang. Mak cik ada semayang. Jawablah mak budak ni. Mak budak ni. Ipa lah, Ipa. Mak budak ni. Tuan rumah lah. Tak batal.
Bukan ada syahwah pun tersentuh. Mu ni ngaji mana pula kau ni kata? Syahwah tak syahwah kalau dia sentuh batal lah. Dok dia kata. Balah pula situnya. Dah dia tersentuh je masa nak ulu talipung tu je. Bukan ada syahwah. Jadi, hak ni, Allah, mokcik ada semayang. Babi dah ada semayang mokcik. Jawab di mok budak ni. Ipo kepada mokcik ni lah. Bukan batal ni. Dia dengar dah orang ngajar. Batal bila ada syahwah. Itu mazhab Hambali dengan Maliki. Kau nak sedap lagi gua ni. Kau nak sedap lagi. Oh, awak belajar syahwah baru batal. Saya belajar syahwah pun tak batal. Mana pula? Mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi syahwah pun tak batal. Nak jadi dekat-dekat dah. Tak jadi. Wuduk ada macam lagi. Tak payah ambil wuduk lain. Dah bila batalnya? Bersetubuh baru batal. Bersetubuh kat mana pula? Quran kata aula masumun nisa. Quran kata aula masumun nisa tu itu lafaz kinayah. Sentuh di situ bukan makna sentuh jamak. Sentuh makna bersetubuh. Tak. Sebab ada qiraah Ibn Abbas baca dengan au jama'tumun nisa. Makna hak Quran kata aula masumun nisa ni sentuh maknanya bersetubuh. Quran tak sebutlah bersetubuh, sebut sentuh, faham-faham je lah. Mana apa? Bersetubuh baru batal. Mana kalau bersentuh lelaki perempuan suami isteri, walaupun syahwah macam mana pun, selagi tidak bersetubuh, tak batal wuduk. Kan sedap ke? Oh, awak mengaji syahwah batal. Kalau tak syahwah tak batal, saya mengaji syahwah pun tak batal. Mana? Hanafi. Ada ni. Tapi semua tu ada jalanan belakang. Tapi mazhab-mazhab lain pun bersentuh lelaki perempuan sunat berwuduk juga. Sebab walaupun mereka kata tak batal, mazhab Syafi'i kata batal, maka mereka railah. Bersentuh lelaki perempuan, ambillah wuduk. Mazhab Syafi'i pula macam sebut hak minggu lepasnya, hak kata bersentuh lelaki perempuan hak batal ni, hak muktamadnya yang menyentuh batal, yang disentuh batal. Sebab apa? Ni sebab ayat aula masumun nisa dia tafsir dengan aula mastumun nisa sentuh. Dia ada qiraah yang baca dengan lamastumun nisa. Dia kalau baca dengan aula mastumun nisa, mana hak lamasa ni sentuh menyentuh. Baru batal. Lamasa, mulamasa, mufa'alah, dia sentuh menyentuh baru batal. Kalau tidak sentuh menyentuh, yang menyentuh saja batal, yang disentuh tak batal. Tapi hak muktamad Syafi'i aula masumun nisa, dia tafsir dengan lamastumun nisa, sentuh perempuan. Yang menyentuh, yang disentuh sengaja tak sengaja batal semata-mata. Jadi pandangan dhaif dalam mazhab Syafi'i, sentuh menyentuh, kita pegang dia, dia pegang kita, dua-dua batal. Kita pegang dia, dia tak pegang kita. Kita batal, dia tak batal. Itu mazhab Syafi'i juga tu. Hak batalnya, kedua-dua, aula mastumun nisa. La mastumun nisa. Sentuh, menyentuh. Tapi muktamadnya, baca aula mastumun nisa, ditafsirkan dengan la mastumun nisa. Mana apa? Sentuh perempuan. Batal. Yang menyentuh, yang disentuh, sengaja ke tak sengaja, batal wuduk. Itu khilaf ulama. Dalilnya, Quran dan hadis. Jadi kita balik masalah kitanya, hak bersentuh kemaluan, mazhab Syafi'i batal, hadis Nabi. Mazhab Hanafi kata tak batal, mazhab hadis Nabi SAW. Kemudian, kemaluan lelaki perempuan ni, hak mana hak batal, dubur hak mana hak batal. Kemudian apa makna sentuh dengan tapak tangan? Itu kita sambung semula lah. Macam sebut sebelum ni lah. Walaupun kita kata tajuknya perkara-perkara yang membatalkan wuduk, tajuk macam mudah je. Tapi ngaji baru tahulah. Kita ngaji lama kening tu, ngaji level mana. Dia ada level tu. Level tadika ke, level setara menengah ke, level sekolah menengah ke, level universiti ke. Bukan cerita sekolah ni, tapi level ilmu tu. Level sekolah tadika. Tu level ngapa je. Perkara yang membatalkan wuduk, sentuh kemaluan. Sentuh dengan apa? Kemaluan ni kawasan mana? Tak ada tu. Kalau tu dia panggil level tadika.
Kita ni ke level sekolah rendah pun tak apa dah. Ya tahu lebih sikit. Hak level tinggi tu orang ngaji secara halusi lah maknanya. Walaupun nampak macam mudah, kita ngaji lah. Sebab kitab mana-mana pun dia ada tajuk-tajuk yang sama. Kita baca ikut tajuk kitab. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.